Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli bersama 8 lagi Ahli Parlimen PKR mengemukakan senarai panjang isu-isu tertunggak untuk dipertimbangkan oleh Ketua Hakim Negara yang baru, Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Dalam kenyataan bersama hari ini, mereka menyuarakan harapan agar institusi kehakiman di bawah kepimpinan Wan Ahmad Farid akan terus memperkukuh kebebasan badan tersebut. 5 perkara yang menurut mereka perlu diselesaikan adalah memuktamadkan lantikan hakim-hakim untuk mengisi 31 kekosongan secepat mungkin untuk mengelakkan tergendalanya perjalanan pentadbiran kehakiman. Memastikan lantikan hakim-hakim adalah benar-benar berasaskan merit dan senarai ke kanan agar ia berlaku adil kepada hakim-hakim yang telah lama berkhidmat dan bertanggungjawab menjaga mutu dan nama baik badan kehakiman. Memastikan lantikan hakim-hakim mengikut proses yang sewajarnya di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Akta JSC supaya pelantikan dibuat berasaskan merit dan senarai ke kanan dengan sewajarnya. Memastikan tidak ada campur tangan untuk mencatur, mengawal atau mempengaruhi lantikan hakim-hakim yang bertentangan dengan prinsip kebebasan badan kehakiman, Perlembagaan Persekutuan, Akta JSC maupun semangat tata cara yang perlu dipatuhi supaya proses pelantikan adalah mengikut merit dan berlaku adil kepada hakim-hakim. Menyelesaikan isu-isu yang telah dibangkitkan di dalam mesyuarat JSC sebelum ini, termasuklah tindakan susulan untuk menyiasat tuduhan cuba mempengaruhi keputusan kehakiman yang dibuat terhadap seorang hakim Mahkamah Persekutuan. Kenyataan tersebut bagaimanapun tidak menyebut tentang gesaan mereka sebelum ini agar Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan campur tangan dalam badan kehakiman. Gesaan mereka agar jawatan kuasa, pilihan khas parlimen bagi hak asasi manusia, pilihan raya dan reformasi institusi menyiasat isu berkenaan juga tidak dinyatakan dalam kenyataan hari ini. Pada masa sama, mereka menggesah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar tidak melihat isu tersebut telah selesai sepenuhnya selagi penambahbaikan dalam proses lantikan badan kehakiman tidak dimaklumkan kepada rakyat dan dilaksanakan. Justeru, mereka mengemukakan beberapa cadangan untuk mempertimbangkan kerajaan, termasuk agar kuasa Perdana Menteri untuk menolak senarai pencalonan dari JSC dihadkan dan agar Parlimen dilibatkan dalam pengesahan pencalonan dari JSC sebelum dibawa kepada Perdana Menteri. Kata mereka, Perdana Menteri seharusnya memberi sebab rasmi sama ada kepada Parlimen atau JSC berhubung penolakan calon yang telah disaring JSC. Mereka juga mencadangkan agar calon dari Badan Guaman Semenanjung, Sabah dan Sarawak secara automatik dilantik sebagai anggota JSC. Ia seterusnya mengurangkan kuasa Perdana Menteri untuk melantik majoriti anggota JSC seperti sekarang katanya lagi. Maklum yang pengumuman pelantikan Wan Ahmad Farid semalam sedikit meredahkan kebimbangan awam. Mereka menyifatkan reaksi awal berhubung pelantikan itu sebagai bercampur-campur. Ia memandangkan latar belakangnya pernah menjadi pemimpin UMNO suatu ketika dulu dan dilihat lebih junior berbanding sebahagian hakim-hakim yang lain. Kami berharap sebagai Ketua Hakim Negara yang baru, Wan Ahmad Farid menerima pelbagai pandangan dengan terbuka, kata mereka lagi. Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli bersama 8 lagi Ahli Parlimen PKR mengemukakan senarai panjang isu-isu tertunggak untuk dipertimbangkan oleh Ketua Hakim Negara yang baru, Wan Ahmad Farid Wan Saleh.
Dalam kenyataan bersama hari ini, mereka menyuarakan harapan agar institusi kehakiman di bawah kepimpinan Wan Ahmad Farid akan terus memperkukuh kebebasan badan tersebut. 5 perkara yang menurut mereka perlu diselesaikan adalah memuktamadkan lantikan hakim-hakim untuk mengisi 31 kekosongan secepat mungkin untuk mengelakkan tergendalanya perjalanan pentadbiran kehakiman. Memastikan lantikan hakim-hakim adalah benar-benar berasaskan merit dan senarai kekanan agar ia berlaku adil kepada hakim-hakim yang telah lama berkhidmat dan bertanggungjawab menjaga mutu dan nama baik badan kehakiman. Memastikan lantikan hakim-hakim mengikut proses yang sewajarnya di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Akta JSC supaya pelantikan dibuat berasaskan merit dan senarai kekanan dengan sewajarnya. Memastikan tidak ada campur tangan untuk mencatur, mengawal atau mempengaruhi lantikan hakim-hakim yang bertentangan dengan prinsip kebebasan badan kehakiman, Perlembagaan Persekutuan, Akta JSC maupun semangat tata cara yang perlu dipatuhi supaya proses pelantikan adalah mengikut merit dan berlaku adil kepada hakim-hakim. Menyelesaikan isu-isu yang telah dibangkitkan di dalam mesyuarat JSC sebelum ini, termasuklah tindakan susulan untuk menyiasat tuduhan cuba mempengaruhi keputusan kehakiman yang dibuat terhadap seorang hakim Mahkamah Persekutuan. Kenyataan tersebut bagaimanapun tidak menyebut tentang gesaan mereka sebelum ini agar Suruhanjaya siasatan diraja RCI ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan campur tangan dalam badan kehakiman. Gesaan mereka agar jawatan kuasa, pilihan khas parlimen bagi hak asasi manusia, pilihan raya dan reformasi institusi menyiasat isu berkenaan juga tidak dinyatakan dalam kenyataan hari ini. Pada masa sama, mereka menggesah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar tidak melihat isu tersebut telah selesai sepenuhnya selagi penambahbaikan dalam proses lantikan badan kehakiman tidak dimaklumkan kepada rakyat dan dilaksanakan. Justeru, mereka mengemukakan beberapa cadangan untuk mempertimbangkan kerajaan, termasuk agar kuasa Perdana Menteri untuk menolak senarai pencalonan dari JSC dihadkan dan agar Parlimen dilibatkan dalam pengesahan pencalonan dari JSC sebelum dibawa kepada Perdana Menteri. Kata mereka, Perdana Menteri seharusnya memberi sebab rasmi sama ada kepada Parlimen atau JSC berhubung penolakan calon yang telah disaring JSC. Mereka juga mencadangkan agar calon dari Badan Guaman Semenanjung, Sabah dan Sarawak secara otomatik dilantik sebagai anggota JSC. Ia seterusnya mengurangkan kuasa Perdana Menteri untuk melantik majoriti anggota JSC seperti sekarang katanya lagi. Maklum yang pengumuman pelantikan Wan Ahmad Farid semalam sedikit meredahkan kebimbangan awam. Mereka menyifatkan reaksi awal berhubung pelantikan itu sebagai bercampur-campur. Ia memandangkan latar belakangnya pernah menjadi pemimpin UMNO suatu ketika dulu dan dilihat lebih junior berbanding sebahagian hakim-hakim yang lain. Kami berharap sebagai Ketua Hakim Negara yang baru, Wan Ahmad Farid menerima pelbagai pandangan dengan terbuka, kata mereka lagi.